warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Syahrul Nizam bin Abdul Aziz. Kumpulan kami akan menerangkan tajuk berkaitan dengan kesan pandemik COVID-19 kepada globalisasi ekonomi. Saya Nur Faiza binti Muhammad Ibrahim, nombor metrik di 2019-1087-311. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Pandemik COVID-19 adalah bermaksud Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenali sebagai Pandemik Coronavirus 2019. Penyakit Coronavirus 2019 ini berterusan secara global yang datang daripada punca Coronavirus Sindrom Pernafasan Akut Teruk 2. Pada pertengahan Disember 2019, wabak ini dapat dikesan di bandaraya Wuhan, Hubei, China. Pada 11 Mac 2020, kes ini telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertumbuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Virus COVID-19 ini memberi kesan yang amat besar kepada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi yang bermaksud ini merujuk kepada kebergantungan ekonomi negara-negara di seluruh dunia melalui penambahan yang sesuai dalam pergerakan rentas sepadan dalam halangan, perkhidmatan, teknologi dan modal. Globalisasi ekonomi juga terdiri daripada globalisasi perbelanjaan, pasar, persaingan, teknologi dan juga syarikat serta industri. Oleh hal demikian, terdapat banyak kesan pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada globalisasi ekonomi bagi negara-negara yang telah dijangkiti COVID ini. Kesan pandemik COVID-19 yang pertama adalah dari segi pengeluaran. Banyak kilang-kilang ditutup ataupun berhenti beroperasi buat sementara waktu. Hal ini telah menyumbang kepada pemberhentian pekerja dan penawaran barangan yang terhad di pasaran. Berita harian online pada 8 Mei 2020 menyatakan bahawa COVID-19 telah menyebabkan seramai 3.2 juta orang di Amerika Syarikat menganggur. Hal ini juga dapat diatasi sekiranya semua pihak memberi kerjasama bagi mengelakkan wabak ini terus merebak dan juga mempercepatkan pemulihan bagi negara kita semua. Kesan seterusnya adalah dari segi penurunan harga dalam sektor komoditi. Barangan komoditi seperti minyak mentah, sawit dan getah akan berhadapan dengan risiko kejatuhan harga. Hal ini akibat daripada berlakunya kejatuhan permintaan di peringkat dunia. Banyak sektor di negara yang memerlukan barangan komoditi bagi meneruskan proses pengeluaran barangan mereka. Oleh itu, akibat berlakunya COVID-19 ini, telah banyak berlakunya penutupan kilang-kilang dan juga sektor-sektor lain. Oleh itu, berlakulah penurunan harga terhadap barangan komoditi ini. Permintaan barangan komoditi juga berkurang menyebabkan harga barangan juga jatuh. Menurut bernama.com bahawa terdapat penurunan permintaan terhadap barangan komoditi iaitu sebanyak 5% pada tahun ini. Seterusnya, yang ketiga adalah dari segi pertanian. Sektor pertanian ini adalah merupakan sektor yang penting iaitu bagi memastikan bekalan makanan bagi sesebuah negara mencukupi untuk meneruskan kelangsungan hidup penduduk di sesebuah negara. Sektor ini juga menyediakan bahan mentah kepada sektor-sektor lain. Disebabkan berlakunya pandemik COVID-19 ini, aktiviti import dan ekspor juga terganggu. Hal ini kerana banyak negara-negara yang kebanyakan negara telah menutup sempadan mereka buat sementara waktu bagi mengelakkan berlakunya penularan COVID-19 ini. Selain itu juga penduduk di setiap negara itu yang menjalankan aktiviti pertanian juga akan menghadapi masalah seperti berlakunya lambakan hasil pertanian. Perkara ini juga akan menyebabkan pendapatan penduduk akan berkurang. Contohnya seperti petani yang hanya membuat
buat peruncitan. Mereka akan menjual hasil tanaman mereka secara kecil-kecilan. Seterusnya adalah contohnya seperti di Sabah, mereka menggunakan pengagihan hub, iaitu bagi meneruskan kesinambungan perniagaan kecil yang berasaskan pertanian di Sabah semasa berlakunya krisis COVID-19. Sekian, terima kasih. Saya Nur Adlina binti Muhammad Rezo, nombor matriks D2191087-312. Okey, seterusnya, pandemik COVID-19 juga telah memberi kesan kepada perniagaan atas talian. Arahan kuarantin daripada pihak berkuasa bagi mengawal penularan wabak COVID-19 dengan lebih meluas telah menyebabkan ramai peniaga hilang punca pendapatan utama. Walaupun negara mengalami kesan ekonomi teruk akibat COVID-19, namun hal ini telah mencetuskan pembangunan dari sudut ekonomi digital seperti e-dagang, penghantaran tanpa sentuhan dan pembayaran tanpa tunai. Trend pengguna juga telah mendorong peniaga meneroka strategi baru dalam perniagaan untuk berinteraksi dengan pengguna dengan cara perniagaan atas talian. Sebagai contoh, aplikasi Shopee telah mendapati tabiat pengguna untuk membuat pembelian secara atas talian telah meningkat. Pengguna telah meluangkan kira-kira 20% lebih banyak masa di Shopee dalam seminggu. Kesan yang seterusnya adalah sektor pelancongan terjejas. Perintah untuk kuarantin bagi menangani wabak COVID-19 telah menjejaskan sektor pelancongan. Hal ini disebabkan susulan banyak pakej pelancongan dibatalkan serta pembatalan tempahan tiket penerbangan dan hotel oleh pelancong dari dalam dan luar negara. Dan ini telah memberikan impak yang besar kepada mereka yang bekerja dengan syarikat-syarikat perhotelan dan penerbangan. Banyak penerbangan asing dibatalkan serta banyak negara mengambil pendekatan menutup sempadan bagi menghalang ketibaan asing. Kesan yang seterusnya adalah kepada sektor perdagangan. Aktiviti perdagangan seperti import dan ekspor tidak dapat berjalan seperti biasa. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, penawaran di pasaran terjejas berikutan dengan pengeluaran yang semakin berkurangan. Harga barang secara perlahan-lahan akan meningkat termasuk di Malaysia. Disebabkan oleh sekatan pergerakan dan perniagaan, beberapa negara mengekang ekspor ke negara-negara pengimport termasuklah bekalan makanan dan hal ini telah menyebabkan rantaian pengeluaran dan bekalan menjadi terancam. Keadaan ini telah menyebabkan rakyat menjadi risau tentang kecukupan tahap bekalan makanan domestik dan juga telah menimbulkan kebimbangan tentang sekuriti makanan global untuk masa hadapan. Seterusnya, pandemik COVID-19 ini juga telah memberi kesan terhadap KDNK Global. Mengikut data Bank Pembangunan Asia, KDNK Global telah menurun sebanyak 5.8 trilion US$ sehingga 8.8 trilion US$ bersamaan dengan 6.4% dan 9.7% daripada KDNK Global sebelumnya. Penurunan KDNK Global adalah disebabkan oleh kejutan terhadap sektor pelancongan, penggunaan, pelaburan serta hubungan perdagangan dan pengeluaran. Semasa SOP Perintah Pergerakan Kawalan dijalankan juga, aktiviti import dan ekspor juga terjejas. Hal ini kerana setiap negara telah menutup pintu masuk dan keluar negara. Oleh itu, jelaslah pandemik COVID-19 ini juga telah memberi kesan terhadap KDNK Global. Akhir sekali, pandemik COVID-19 ini juga memberi kesan terhadap pasaran saham global. Penularan wabak COVID-19 dan perang harga minyak mentah telah menyebabkan kejatuhan pasaran saham global. Semasa PKP dilaksanakan, ramai penjual telah mengadakan penjualan panik. Hal ini telah menyebabkan 3 indeks utama pasaran saham Amerika Syarikat telah jatuh harganya. Tekanan daripada jualan panik ini juga telah menyebabkan indeks penanda aras pasaran saham Thailand dan Indonesia menurun. Namun begitu, terdapat juga sektor yang harga sahamnya melonjak naik. Antara sektor yang harga sahamnya melonjak naik adalah sektor penjagaan kesihatan. Oleh itu, ramai pelabur-pelabur telah menarik modal mereka
untuk melabur di sektor penjagaan kesihatan. Oleh itu, jelaslah bahawa pandemik COVID-19 ini juga telah memberi kesan terhadap pasaran saham global. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Khairunisa binti Edward. Matric number di 2019108737. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan bahagian yang terakhir sekali, iaitu bahagian kesimpulan. Tidak dinafikan lagi bahawa pandemik COVID-19 telah memberi banyak impak dalam globalisasi ekonomi sesebuah negara. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan dalam pelbagai faktor seperti pelancongan, perniagaan dan juga perdagangan. Dalam sektor pelancongan, terdapat sekatan pelancongan yang telah dilaksanakan bagi mereka yang berhasrat untuk bercuti ke luar negara. Tindakan ini telah dilakukan bagi mengelakkan penyebaran COVID-19 ini terus menular secara meluas dari suatu negara ke negara yang lain. Seterusnya, perniagaan telah dilakukan secara atas talian bagi pengguna yang ingin membeli barang dari negara luar. Dan seterusnya, dalam bidang perdagangan pula, pengeluaran bagi suatu barang menjadi terhad. Hal ini adalah kerana banyak kilang-kilang yang telah berhenti melakukan operasi semasa pandemik COVID-19 ini. Dan seterusnya, terdapat penurunan harga dalam komoditi barang. Hal ini adalah kerana terdapat kurangnya permintaan daripada pengguna terhadap sumber pengeluaran bahan mentah seperti minyak. Seterusnya, dalam pertanian juga turut memberi kesan sebagai contoh dalam pengimportan beras dari negara luar yang terhad. Akhir sekali, dalam perdagangan juga turut memberi kesan kepada pendapatan negara dan juga pasaran saham global. Hal ini adalah kerana produktiviti di dalam negara yang semakin berkurang dan juga persaingan yang banyak dari dari satu negara ke negara yang lain. Oleh hal yang demikian, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan dan impak negatif yang sangat besar kepada ekonomi sesebuah negara, dan ia telah menyebabkan matlamat untuk menjadi ekonomi negara yang lebih maju di peringkat global menjadi perlahan dan sukar untuk dicapai pada masa yang terdekat. Dan semua individu dinasihatkan supaya dapat bekerjasama dalam mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara dalam mengurangkan kadar kes kematian dan juga suspek wabak penyakit ini, dan juga seterusnya dapat menjamin kesihatan individu dan juga dapat menjamin pembangunan ekonomi negara di peringkat global pada masa hadapan yang lebih baik. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.